Jadi saya nak buat review sikit. Ini yang saya rasa mungkin yang terbaik lah. Saya pun tak tahu, tapi ini yang banyak dia orang buat review dalam YouTube. Tapi review kebanyakan daripada overseas lah. Jadi hari ini saya cuba buat review unbox Sunlu SL300 Intelligent 3D Pen. Sebenarnya 3D Pen ni yang kali ketiga saya order ni sebenarnya. Sebelum ni saya try order dekat Lazada juga, tapi daripada overseas. Dah kali ketiga, yang kali pertama kali kedua tu dia tak hantar. Saya tak tahulah, mungkin sebab coronavirus ke ataupun COVID-19 masih menyukarkan untuk dia orang hantar barang ke ataupun tak ada stok, tak tahulah. Jadi akhirnya saya order juga di Malaysia. Sebab saya order dekat China sebab murah. Harga dia dalam RM146 aja. Sekali pos mungkin dalam RM160 lah. Yang ini di Malaysia harga dia RM210. Sekali kos pos dalam RM215. Okey, tak nak banyak cerita lagi. Kita try buka, tengok macam mana. Kotak dia macam handphone Okey. Ini Sunlu 3D printing. Saya tengok banyak yang di YouTube tu dia banyak gunalah brand Sunlu ni, sebab saya pernah guna satu brand Merriwell yang model yang macam ni, Merriwell. Tapi saya pakai lebih kurang dalam satu projek saya buat hari tu, projek alien tu. Lepas 2 minggu saya pakai, terbakar dia punya IC dia. Saya tak sure sebab apa. Jadi saya pun beli lagi satu yang murah, yang mungkin untuk beginner. Tapi quite well okay. Harga dia pun murah, dalam RM38 aja. Sekarang ni projek saya yang untuk Iron Man ni dah hampir siap lah. Daripada mula saya buat, saya sambung alien tu dah siap. Jadi saya buat yang untuk Iron Man ni hampir siap. Dalam mungkin 75% lagi. Jadi sampai sekarang okey. Tak ada problem, tak ada masalah. Senang servis, buka dalam semua, simple elektronik. Tak ada terlalu ni, maksudnya tak ada terlalu complicated. Mana orang biasa pun boleh repair kalau tersumbat ke apa ke whatever ke. Dan mungkin kalau rosak pun kita boleh beli satu lagi, kita boleh buat spare part. Jadi untuk beginner okey lah. Okay, untuk professional pun I think okey juga, sebab okey lah, dia tak rosak. Jadi cuma kita nak adjust dia punya kepanasan tu. Kadang-kadang dia lambat untuk capai kepanasan tu. Jadi tu yang saya, sebab banyak yang saya perlu gunakan untuk 3D pen ni, dan projek-projek akan datang, jadi saya beli yang professional lah. Okay. Jadi saya order ni warna hitam. Jadi dapat warna hitam. Okay. Kita tengok tadi kertas tadi. Okay, dia sesuai untuk PCL, PLA dan ABS. Okay. Okay. Oh, yang SL300 ni, yang saya order ni SL300, dia sesuai untuk PLA dan ABS. Kalau SL3004, nampak SL3004 ni PLA boleh, ABS dan PCL. Tapi saya suka guna PLA ni sebab PLA ni orang kata, saya tengok dalam review juga, dia kata sesuai untuk environment lah. Maknanya mesra alam. Dia chemical dia kurang, lepas tu bau dia pun kurang.
Sebab kita buat 3D pen ni kita banyak menggunakan pemanas. Jadi bila dah panas, dia akan menghasilkan asap. Okey. Jadi sesuai lah. Saya macam saya guna yang PLA ni, dia pun mudah cair dan dia juga cepat keras. Kita tengok lagi yang lain. Okey, dia ada sebut untuk basic perimeter dia. Okey, PLA berapa? 190 hingga 220. Okey. Okey, ni memang made in China. Tapi tak apa, kita try. Daripada US. Tak ada pula saya cari dalam tu. Kalau ada daripada US, saya pun nak try juga. Tengok lepas ni lah. Kita try yang ni dulu. Dari US semua harga memang 500 ke atas lah. Okay, kita upgrade sedikit demi sedikit. Yang penting projek berjalan. Okay. Packaging bagus. Cepat sampai. Dia tak janji dengan saya boleh sampai cepat, tapi saya kata urgent. Tapi dia usaha sampai cepat lah. Saya order pada 2 hari lepas. Dan saya memang recommended lah 3D Gadget Malaysia ni. Kalau tuan-tuan perempuan nak tengok, boleh buka di Lazada lah. Lazada pun ada, saya rasa Shopee pun dia ada. Dia ni memang supply untuk barang-barang 3D printing lah, termasuk 3D pen lah. Jadi dia janji dengan kita, dia tak boleh cepat, tapi dia hantar cepat. Itu bagus, alhamdulillah, rezeki saya. Cantik, amat berkualiti. Sunlu. Okey. Saya suka hitam. Handphone saya pun hitam. Kereta saya pun hitam. Jadi hitam is my color of choice. Okey. Agak kualiti. Cuba kita bandingkan dengan yang biasa-biasa ni. Okey. Mungkin dia lebih bagus lah, sebab dia ada dua kontrol kiri kanan-kanan. Ini cuma kita hanya tolak aje. Ini untuk keluar banyak atau sikit kita punya PLA tu. Dan ini keluar dan ini masuk. Sama. Dan ini pun sama. Okay. Cuma dia ada button lah. Tapi kita tak tahu, kita tengok dia punya kualiti agak bagus. Kecil, ringkas, mudah untuk pegang, kena pada kita punya tangan sebagai pelukis. Okey. Sedap untuk pegang. Berbanding dengan ni agak gemuk sikit. Tapi duduk terletak juga di tangan kita, kemas. Tapi ni lebih kemas sebab dia bulat. Dia bulat. Dan dia rubber, dia salut dengan rubber. Ni rubber. Ni pun dia ada texture like rubber. Sedap pegang, selesa. Kita try pula tengok apa lagi ada dalam. Betul-betul macam handphone, anak saya kata. Papa beli handphone ke, kata. Handphone tak ada lagi. Kita beli ni dulu. Dia punya tapak dia. Tapak dia narik. Simple. Yang ni saya beli tak ada tapak. Tapi Merriwell ni ada tapak dan dia boleh charge sekali. Kita punya tu, tapi dah rosak dah. Jadi saya gunakan tapak dia untuk yang ni. Yang ni saya nak bagi anak saya lah. Anak saya pun dia minat juga. Yang ini dia ada pelekat ni. Jadi bila kita letak, ni mungkin tak melekat lah, sebab dia mungkin atas kaca ataupun permukaannya rata lah. Yang ni dah tak rata dah. Mungkin kita boleh letak double sided ke, ataupun mudah. Boleh letak kat sini pun. Tak payah pakai ni, tak stable. Kalau stable mungkin atas kaca atau tempat rata lah. Kau boleh suck benda ni kan. Jadi ni biar tepi. Cabut dulu. Kita cabut pula.
Cabut pula dulu. Okay, kita tengok charger dia. Plug dia. Hebat. Berat. Mungkin tahan lama. Berbeza dengan yang apa kita ada sekarang ni. Bermakna dia punya kabel ni kita boleh gunakan dekat handphone punya charger. I think lah sebab dia ada USB kan. Dia ada untuk USB. Dan ini charger dia. Ini yang sebelum ni lah, yang murah punya, tapi tahan lama juga. Okay. Saya suggest juga ni, kalau kita baru mula kan, boleh belilah. Boleh belilah yang macam ni. Boleh. Okay. Okay. Apa lagi ni charger? Ini pelindung untuk jari kita. Memang akan melecur selalu. Memang tak tahu, saya tak pernah guna. Jadi kita boleh try nanti. Jari mungkin untuk pegang panas. Bagus. First time dapat. Ibu jari dan jari telunjuk. Okay. Okay, dia bagi lagi apa dia bagi free lagi 2. Dapat 2 PLA. Okay, memang ada dalam ni. Ini manual, ada instruction, tapi saya tak sure pasal saya rasa dia ada warranty 3 minggu kalau tak silap. Kita check balik sini. Dia tak ada tulis apa-apa. Mungkin warranty bagi untuk seller lah. Tapi biasanya dalam, saya rasa sebulan. Sebulan warranty. Okay. Dah tak ada apa-apa. Okay. Cantik, puas hati. Okay, yang ini kita simpan, kita letak sini. Saya memang tak guna yang warna-warna ni sebab saya more to sculpture. Not, bukan kata apa, saya pakai satu color. After that baru saya color lah. Okay. Projek saya semua kebanyakan macam tu. Jadi saya build something, sculpture, action figure. Lepas siap saya akan warnakan. Okay. Jadi penggunaan banyak color ni saya rasa macam remeh sikit, dan efek color dia pun lebih kepada macam permainan lah. Okay. Jadi warna pilihan saya adalah kelabu lah. Okay. Kelabu memudahkan kita mengenali bentuk ataupun memastikan bentuk yang kita ingin buat tu jelas. Kita tutup dulu, simpan dulu api. Okay, kita try pakai macam mana. Saya baru dapat hari ni, dan hari ni saya nak teruskan projek Iron Man MK1 ni. Tapi barang saya sampai, anak saya kata, apa kata kalau Papa buat review pasal 3D pen yang Papa dapat ni. Jadi good idea. Jadi saya try untuk first time nya saya nak review pasal 3D pen ni. Okay. Apa-apa yang kurang boleh komen, dan tolong subscribe saya punya channel. Lepas ni saya akan cuba lagi untuk berikan apa-apa yang berkaitan dengan sculpture ataupun 3D pen ini. Okay.
Maaf lah, first time buat review dengan gunakan suara. Apa yang kurang tu lah, harap maaf lah. Ok, ni dia punya charger dia ataupun wire dia lah. Cuk. Okay. Sama juga macam yang saya beli sebelum ni. Jadi penetapan dia PLA ataupun ABS. PLA atau ABS. PLA atau ABS. Okey. Jadi kita pilih PLA. Lepas tu kita masukkan dia punya filament. Okey, filament. Okay. Pastikan hujung filament ni kita jangan ada jangan ada, pastikan ia rata lah. Kita gunting dan dapatkan kerataan. Kita gunting dengan cutter. Okey, pastikan dia kemas macam ni. Okey, kalau tak nanti dia sangkut. Okey, kita masukkan. Okey, kebiasaannya dia akan capai kepada kepanasan yang kita inginkan, baru dia akan bertukar warna hijau dan baru kita boleh masukkan filament. Okey, agak laju. Sebelum ni lambat sikit, macam kura-kura. Ini boleh macam Arnab lah lajunya. Kelajuan dia untuk bertukar suhu. Ini yang kita perlukan, kepantasan sikit, sebab bila kita nak buat kerja tu kita membuang masa, kita nak tunggu. Sebab kita kan bila kita berhenti dia akan turun balik temperature tu. Jadi kita kena tunggu balik untuk dia panas, mungkin makan masa. Jadi kelajuan ni penting. Okey, dia 160. Okey, kita naikkan sikit. Naikkan sikit. Saya biasa guna dalam 180. Bila dia panas, dia akan lambat sejuk. Jadi kita sempat untuk membuat adjust. Dia sampai 180 saja maksimum. Okey, kita 170 mungkin kepanasan dia berbeza dengan model lain. Okey, kita kecil sikit, takut panas sangat. Okey, dah hijau. Wah, bunyi dia smooth, tak bising macam yang lama punya. Okey, bagus. Dah keluar dah. Lepas tu yang lama ni, masalah dia, biasanya dia akan keluar, dia akan buat reverse bila kita stop. Maknanya bila keluar dia akan sedut balik. Tapi yang murah punya ni, dia still keluar juga. Jadi banyak pembaziran yang berlaku. Dia keluar kecil-kecil. Dia keluar macam ni. Setiap kali kita guna dia akan keluar macam ni banyak. Jadi waste lah. Jadi pembaziran lah. Jadi itu kelemahan dia, salah satu kelemahan lah. Okay, motor dia smooth, slow, tak bising. Dan vibrate dia pun kurang. Keluar dah. Okay. Macam mana nak berhentikan? Tak berhenti. Okay, kita tengok macam mana. Biasanya tekan kita berhentikan terus. Ni kelajuan ni. Baru dia stop. Okay, kita test sekali. Tengok dia still keluar sikit. Dah stop tapi dia keluar. Masih keluar lagi. Kita tak perlu tekan, dia akan keluar terus. Tapi dia ada kat sini.
Kena tengok manual ni, saya pun tak tahu ni. Dia tak berhenti pun. Tak apa, kita test dulu. Nanti kita tengok. Okey. Tekan sekali. Oh, I see. Okay, sekarang ni dia tekan sekali, dia hidup. Okay, tekan sekali, dia hidup, dia keluar. Okay, kita tengok. Dia keluar. Lepas tu kita tekan lagi sekali. Okay, sikit saja keluar. Still keluar juga, tapi sikit lah. Sepahan-sepahan yang masih panas ada keluar. Okey, kita test sekali. Satu lagi, kalau yang murah ni saya guna, dia sometimes dia bila dah lama guna, dia akan keluar kecil, dia akan keluar halus, so dia tak cukup panas. Yalah, mungkin dia punya pemanas dia tu tak ada kualiti. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni, dia punya ketebalan dan pengeluaran filament tu stable, cantik. Jadi bila kita buat tu, tak ada berlakunya bahagian hujung lebih tinggi daripada bahagian tengah. Faham tak maksud saya? Maksud saya, kalau kita nak buat satu benda yang lepe ataupun flat, jadi dia tak akan tenggelam di tengah. Jadi kelebihan ni akan mempercepatkan juga kerja kita. Okey, kerataan ni. Jadi bila berlakunya, kita tengok dia lebih rata. Okey. Jadi kalau kata yang saya pakai sebelum ni, dia melengkung di tengah. Jadi kita kena buat satu lagi kerja untuk menambah sama ada filament ataupun kita gunakan pemanas untuk ratakan dia. Jadi dah jadi dua kerja lah. Jadi macam ni, kita just, kalau kita nak panaskan dia untuk ratakan dia pun mudah, sebab dia dah nampak rata. Okay, siapa yang biasa guna 3D pen ni, dia tahulah. Jadi rating yang saya boleh bagi, okay, boleh bagi 5 bintang. Dan saya suggest lah untuk guna sebagai profesional untuk menghasilkan projek anda. Okay. Ketahanan kita tak pasti. Okay. Ketahanan dia kita tak pasti sebab saya baru guna. Okay, mungkin saya akan buat review kedua. Kalau andai kata saya guna dalam tempoh seminggu atau 2 minggu dia rosak, saya akan tarik balik lah apa yang saya kata tadi. Tapi daripada segi penggunaan dia dan kualiti dia, saya rasa cukup bagus. Dan saya suggest lah. Saya suggest dan saya cadangkan dan saya sokong untuk tuan-tuan belilah. Okay. Sebab yang terbaik bagi saya daripada segi vibrate dia, okay, vibrate dia punya kadar kepanasan dia yang stable dan menghasilkan satu texture ataupun satu hasilan yang perfect lah, hampir perfect. Kemungkinan tuan-tuan dan perempuan boleh buat lagi perfect daripada saya lah. Okay, saya ni pun baru-baru je, tak adalah expert macam yang ada dalam YouTube yang kita tengok tu. Okay, ni saya tak tahu proses apa sekarang. Okay, kita try lagi sekali. Okay, jadi satu kelebihan dia ni, bila kita tengok ni, dia punya suhu dia tidak turun terlalu banyak. Okay, jadi bila nak capai kepada panasan yang kita nak tu, cepat pergi. Kalau tak, yang sebelum ni dia turun hingga ke 13, even kosong pun ada kadang-kadang. Jadi kita nak kena tunggu sampai 170 atau 190 tu, ambil masa lah. Okay. Jadi itu satu kelebihan jugalah.
Dalam dia kita tak tahu lagi. Mungkin tunggulah kalau dah ada problem ke apa, nanti saya buat satu review lagi untuk kita tengok apa ada di dalam dia dan bagaimana kita untuk servis dia, dan bagaimana kita nak mungkin kalau rosak kita boleh repair sikit, okay, yang basic. Yang paling penting servis untuk nozzle lah. Tapi saya tahu yang nozzle ni memang boleh cabut dan boleh ganti. Spare part dia ada. Harga dia kalau tak silap saya dalam 30 ke 40 ringgit. Memang saya ada nampak yang nozzle ni. Okey, yang elektronik saya tak tahu, elektronik mungkin tak ada. Mungkin kita kena pandai-pandai sendiri. Jadi saya bagi, seperti yang saya cakap tadi lah, saya boleh bagi 5 bintang lah. Dan saya amat seronok lah. Saya memilih brand Sunlu ini. Okey, terima kasih. Setakat ni je untuk hari ni. Saya buat review untuk 3D pen yang saya rasa harga agak okey, condition okey, design cantik, penggunaan dia pun dia punya operation dia pun okey. Tak ada terlalu lama kita perlu tunggu. Okey, dia punya button dia pun mudah dicapai, dan kita tak perlu maksudnya kita tak perlu jadi expert untuk kita explore apa yang ada dalam ni, sebab dia pun simple lah. Dia ada beberapa bahagian je yang kita perlu tahu dan kita perlu kontrol. Selainnya di atas tangan anda lah. Apa yang kita hasilkan tu yang sebenarnya menggambarkan betapanya kita benar-benar berminat dan menghasilkan sesuatu walaupun macam mana rupa 3D pen kita. Okey, selamat mencuba dan terima kasih kerana menonton. Dan saya harap untuk lain-lain review ataupun projek saya boleh tengok di YouTube Hilmi FX Artist, ataupun di Instagram saya pun Hilmi FX Artist. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok projek-projek saya dan progress projek saya. Bukan saja 3D pen, tapi saya buat juga untuk fiberglass casting, metal, welding, dan ada beberapa jenis projek yang saya gunakan lain-lain bahan. Okay. Yang penting ia menghasilkan suatu projek sculpture, arca ataupun 3D 3D subject. Okay. Assalamualaikum. Okay, terima kasih.